Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru tingkatan 4 ya, ke kelas sains tingkatan 4. Baik, hari ini kita akan melihat tema yang pertama dalam mata pelajaran sains ini, iaitu kaedah saintifik. Dalam tema ini, murid-murid akan belajar 3 bab, iaitu bab yang pertama, langkah keselamatan di dalam makmal. Bab yang kedua, bantuan kecemasan. Dan bab yang ketiga ialah teknik mengukur parameter kesihatan badan. Baik, untuk hari ini kita akan lihat dulu bab yang pertama, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Baik, kita biasa pergi ke makmal sains yang ada kat sekolah kita. Tapi tahu tak kita ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti di sepanjang kita berada di makmal. Baik, pertama sekali hari ini kita lihat topik 1.1, peralatan perlindungan diri. Baik, anda telah mempelajari peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmal di tingkatan 1. Di tingkatan 1 dulu, kira-kira 3 tahun yang lepas, anda telah pun belajar tentang peraturan dan langkah keselamatan di dalam makmal. Demi menjaga keselamatan anda ketika berada di dalam makmal, terdapat pelbagai jenis peralatan perlindungan diri yang perlu anda tahu dan perlu digunakan dengan cara yang betul. Baik, kita lihat pada gambar pelajar ni, ada beberapa peralatan perlindungan diri yang digunakan, yang dia pakai. Baik, kita akan lihat satu per satu. Peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Itu ialah definisi bagi peralatan perlindungan diri. Baik, yang pertama sekali, kita lihat Google. Google yang melindungi mata. Yang melindungi mata kita ketika berada di dalam makmal. Untuk melindungi mata kita daripada terkena bahan kimia yang berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan juga logam reaktif. Yang keduanya ialah topeng muka. Topeng muka. Tujuan kegunaannya ialah untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Ini kita tutup hidung dan juga mulut kita daripada bahan-bahan kimia yang sengit, mudah meruap dan juga debu. Kemudian gunakan sarung tangan. Sarung tangan yang diperbuat daripada getah. Bukan sarung tangan yang buat daripada kain tu. Yang itu bahan-bahan kimia boleh meresap. Kalau sarung tangan getah ni bahan kimia tak boleh meresap. Jadi dia akan melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Kemudian baju makmal. Baju makmal ni macam lebih kurang baju doktor lah kan. Baik, baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Selain melindungi tubuh kita, baju makmal ni juga melindungi pakaian kita daripada terkena bahan-bahan kimia. Kemudian ketika di dalam makmal kena guna kasut, pakai kasut, bukan slipper. Kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal. Fungsinya untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. Dalam makmal kita guna bahan kimia, radas-radas yang diperbuat daripada kaca. Manalah tahu
ada radah-radah yang terpecah, nanti jatuh kat lantai, dengan menggunakan kasut ni kita dapat melindungi kaki kita daripada terluka ataupun terkena bahan kimia. Seterusnya kita lihat pula peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Peralatan perlindungan diri yang disediakan di dalam makmal ialah seperti penyiram kecemasan, pembilas mata, kebuk wasap dan kabinet aliran laminar. Walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal, setiap kemalangan atau kecederaan di dalam makmal perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru. Baik, jika berlakunya sebarang kemalangan di dalam makmal, murid-murid perlu bagi tahu kepada guru dahulu. Beritahu kepada guru dahulu, walaupun di dalam makmal dah ada peralatan perlindungan diri yang boleh digunakan. Jadi bila kamu bagi tahu dengan guru, kamu boleh gunakan alat-alat perlindungan diri ini dengan cara yang lebih betul. Dengan cara yang betul. Baik, yang pertama kita lihat dulu kabinet aliran laminar. Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Baik, apa dia kontaminasi? Kontaminasi ini ialah pencemaran ataupun keracunan. Baik, alat yang kedua ialah penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan ni digunakan untuk membersih dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Apabila terkena bahan-bahan kimia pada badan ataupun pada pakaian, bahan kimia ni boleh menyebabkan kakisan, kan? Boleh menyebabkan kakisan. Jadi untuk membuang bahan kimia ni, kita boleh gunakan penyiram kecemasan ni. Kita boleh lihat alat ni ada di dalam makmal. Yang ketiga ialah kebuk wasap. Kebuk wasap. Kebuk wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Jadi kebuk wasap ni apabila kita melakukan eksperimen di dalam tu, dia akan sedut. Dia akan sedut bahan-bahan kimia yang meruap ni. Maksud dia uap daripada bahan kimia tu ataupun asap apabila berlakunya pembakaran yang kita buat eksperimen ni, dia akan sedut supaya tak terkena pada murid ataupun sesiapa yang melakukan eksperimen ni ataupun uji kaji ni. Baik, yang keempat ialah pembilas mata. Pembilas mata digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Baik, itu tadi 4 peralatan yang digunakan di dalam makmal sebagai alat perlindungan diri. Yang pertama ialah kabinet aliran laminar, kedua penyiram kecemasan, ketiga kebuk wasap dan yang keempat ialah pembilas mata. Kena ingat semua tu. Baik, saya berhenti dulu setakat ini. Murid-murid boleh tengok kepada latihan di muka surat 6, praktis formatif 1.1. Boleh jawab latihan ni di dalam buku latihan, ya. Baik, nanti kita akan sambung pula dalam subtopik yang berikutnya 1.2, membuang bahan sisa, ya.